Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi rabbil wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'alna min ahli syafa'atan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Okey, pembuka bicara saya adalah Irwan Shah Kasim Hawari, yang mana ini memang akan menutup wajah saya lah apabila saya live, kerana saya ni agak pemalu untuk bercakap bila saya buka wajah saya. Jadi saya ambil pendekatan untuk tutup wajah, dan juga jadikan benda ni sebagai satu trademark saya lah. Alhamdulillah hari ni saya memakai ala-ala penjihad fisabilillah. Jadi mudah-mudahan dapat pahala sunnah kerana kita live malam ni memakai serban. InsyaAllah. Alhamdulillah, sebenarnya kami mengadakan live ini semata-mata untuk menerangkan serba sedikit perihal jin, sihir, ilmu hitam, perihal rawatan Islam, perihal Qarin, yang mana banyak di antara kita masih belum memahami dan juga keliru dengan istilah-istilah yang saya sebutkan tadi. Dan agak panas di sini. Kami sekarang berada di Kota Lukut, sebuah kota sejarah yang mana pernah terjadinya kegemilangan Raja Melayu, iaitu Raja Busu dan juga Raja Jumaat. Yang mana pada tahun 1891, di sini ada satu kota yang sangat besar yang dimiliki oleh seorang Raja Melayu Islam yang sangat-sangat hebat. Dan dia menggunakan tentera-tentera sebanyak 30 orang yang diimport daripada negeri Arab. Tentera-tentera yang beriman dan bertakwa, menjaga di kawasan jajahan Raja Jumaat. Tetapi dengan atas izin dan kehendak Allah, Raja Jumaat dan segala keluarganya serta rakyat-rakyatnya telah mati dibunuh oleh pelombong-pelombong Cina di sini, yang membuat khianat kepada Raja Jumaat ketika itulah. Jadi istana Raja Jumaat di sini dibakar. Mereka dibunuh dan dibakar hidup-hidup di sini. Masya Allah. Dan efek daripada pemberontakan ini, kebanyakan tanah di kawasan Lukut ini telah dimiliki oleh bangsa-bangsa Cina, atau di dalam bahasa kasarnya telah dirampas oleh bangsa-bangsa Cina. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita boleh lihat, kita sedang duduk menumpang di tanah air kita sendiri, dan bumi yang kita pijak ni adalah milik orang. Seperti lagu anak kecil main api. Betul. Jadi sedikit Nyanyi sikit bang lagu tu, bang. yang malam ini kita akan bincangkan. InsyaAllah saya dan sahabat saya Azwan Hakim ada mengumpul sedikit soalan-soalan yang mana saya akan jawab based on my experience. Yang mana saya memang didedahkan dengan pengalaman sedari kecil berkenaan alam gaib, berkenaan sihir-sihir. Kerana ibu saya juga seorang perawat Islam dulu yang banyak membantu orang pada tahun 80-an dulu. Jadi kerasukan dan segala jenis penyakit yang pelik-pelik ni memang saya telah alami dan saya sendiri tengok di depan mata sedari kecil. Jadi insyaAllah sedikit sebanyak benda tu menjadi pengalaman dan ilmu yang berguna kepada saya untuk saya kupaskan kepada anda semua. Cuma ada soalan-soalan yang akan saya sertakan dengan dalil terjemahan daripada Al-Quran, supaya kita semua memahami di dalam Al-Quran adanya dalil-dalil yang Allah beri. Di dalam hadis adanya dalil-dalil yang Allah beri
berkenaan dengan sifat jin, dengan rupa, dengan sihir, bermula daripada sejarah Ketamadunan. ha? Ketamadunan. Ke, Ketamadunan. bermula daripada sejarah manusia bila Allahu adanya Akbar. sihir ini. Sorry lidah terpengkau. Abang, minum air dulu sikit bang. Masa kata kat dulu Okay. insya-Allah. Jadi kita mohonlah yang ada dalam live ni boleh sharing-sharingkan lagi, boleh watch party insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat dan ilmu yang berguna kepada semua manusia. Insya-Allah. Okey. Kita boleh bermula dengan soalan yang pertama lah. Ya, sebelum saya mula lah insya-Allah. Kita jawab salam pada sahabat kita dulu. Okey, daripada Shima Adira kepada semua, waalaikumsalam yang memberi salam tu. Okay, insya-Allah kita akan mulakan sesi Q&A atau sesi soal jawab tentang tajuk yang kita yang first kali lah. Tentang jin kan. Okey bang, saya ada satu soalan ni lah untuk abang jawab Okay. Apakah sifat jin dan bagaimana rupa jin sendiri? Okey, perlu kita ketahui dan sebenarnya bangsa jin ini, benda mistik ini sangat dekat dengan orang Nusantara, orang Melayu, Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Dan perlu kita ketahui daripada kajian seorang profesor di Malaysia menyatakan golongan orang Melayu ini memang sangat meminati perkara mistik. Daripada zaman 80-an, 70-an sehingga sekarang. Memang kalau perihal mistik memang sangat ramai orang minat. Kalau katalah masjid ini hanya menceritakan ataupun menceramah sesuatu yang biasa, maka tidak akan ada orang datang. Tetapi jika di masjid dihebahkan duit dan dapat menangkap toyol itu, maka akan berpusu-pusu orang datang ke masjid untuk melihat toyol itu. Jadi subhanallah, itulah sebenarnya minat ataupun darah orang Melayu yang sangat dekat dengan perihal mistik. Jadi soalan pertama kita tadi, dia menanyakan apakah sifat-sifat jin. Jadi saya akan jawab dengan hikmah dan juga dengan dalil lah insya-Allah. Insya-Allah. Okey, seperti yang kita ketahui dan seperti daripada pengalaman sahabat-sahabat kita sendiri yang hijabnya terbuka, yang boleh melihat alam gaib, yang boleh melihat makhluk-makhluk ataupun bangsa jin ini, mereka ini akan menampakkan susuk mereka dalam keadaan puntianak, gendorowo, balan-balan, toyol, pocong, langsui. Jadi ini adalah sinonim kepada orang Nusantara. Dan sebenarnya penampakan yang kita nampak ini bukanlah penampakan ataupun wujud yang asli daripada bangsa jin itu sendiri. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Rahman ayat 15, Allah ada nyatakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia Allah telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Jadi ada juga terkait satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana maksudnya jin itu ada 3 golongan. Satu golongan yang mempunyai kepak dan terbang ke sana kemari di udara. Satu golongan pula berbentuk ular dan juga anjing. Manakala golongan yang ketiga ada yang tinggal setempat dan ada juga yang berpindah randah. Jadi itu adalah sedikit sebanyak sifat-sifat penciptaan jin, cara hidup dan juga wujud asli jin ini sendiri. Hadis tadi diriwayatkan oleh riwayat Al-Hakim. InsyaAllah. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey. Bagi pendapat abang sendirilah kan. Bolehkah seseorang manusia tu boleh tengok jin atau makhluk halus? Sebab dan dengar cerita lah, sebab saya selalu dengar kan. Abang, saya nampak benda ni bang. Saya nampak kelibat tu, nampak kelibat ni. Abang boleh terangkan sikit lah. Boleh ke manusia ni nampak? Okey. Pada saya lah, jika diukur daripada ilmu manusia, segalanya akan mustahil. Betul. Tapi bila diukur daripada ilmu Allah, ketentuan Allah, insya-Allah jika Allah izinkan, kita akan dapat melihat perihal gaib ataupun bangsa-bangsa jin ini. Tetapi bukan dalam rupa bentuk mereka yang sebenar.
Yang mana ada satu dalil juga dalam Al-Quran menyatakan bahawa sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Di dalam surah Al-A'raf ayat 27. Allah nyatakan syaitan tu dan kaum dia maksudnya jin lah. Mereka melihat kita sedangkan kita tidak dapat melihat mereka. Jadi itu dalil yang Allah beri di dalam Al-Quran. Tetapi sebenarnya tiada yang mustahil bagi Allah untuk membuka rahsia-rahsianya kepada kita, asbab supaya kita ni beriman kepada perihal gaib dan meyakini bahawa ada makhluk lain yang diciptakan bersama-sama kita di dunia ini. Okey. Okey, sebelum saya teruskan soalan yang ketiga. Okey, pada yang baru masuk tu, korang boleh share-share, like, buat watch party sebab malam ni kita ada bicara santai tentang jin, tentang sihir, tentang apa berkenaan dengan benda-benda gaib ni. Dan kita akan buka jugalah soalan untuk kita orang akan buka juga. viewer. Pada akhir soalan sekali, pada soalan yang last lah, lepas soalan last ni kita akan buka satu soalan kepada para penonton yang tengok live ni. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Benarkah jika jin ni mampu mencelaka kita atau membinasakan kita? Nah, datang-datang tiba datang cekik kita ke, sakiti kita ke, ataupun dia nak cuba bunuh kita ke kan? Ataupun contohlah, anda katalah saya pergi naik motor satu tempat gelap. Naik motor jalan, tiba-tiba nampak hantu tu, saya ter-accident terus mati. Boleh macam tu bang? Okey, saya akan menjawablah. Maksud soalan ini menyatakan bahawa benarkah Jin bangsa jin ini mampu untuk mencelakakan kita, membunuh kita dan juga membuat sesuatu kepada kita lah. Senang cerita lah. Dan satu lagi, dia ada satu berkaitan, dia ada macam ada kuasa ataupun dia ada ilmu lain ke? Maksudnya dia ada macam ada magic ke apa-apa kan, yang boleh buat. Yelah, berkata abang pernah cakap dengan saya atau cakap dengan para penonton, jin ni, alam kita berbeza dengan jin lah, betul tak? So dia ada magic lain. Dia kata dia ada kuasa ke atau ilmu lain, sampaikan dia boleh datang tunjukkan diri kat kita, boleh mencelakakan kita. Okey, seperti yang kita ketahui, bangsa jin ini, mereka diciptakan daripada api, manakala kita diciptakan daripada tanah. Dan perlu kita ketahui secara jelas, bangsa jin ini tidak memiliki jasad seperti kita manusia. Yang Allah ciptakan kita sebagai sebaik-baik kejadian. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan manusia sebagai sebaik-baik kejadian, sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi subhanallah, kita nampak ada perbezaan fizikal di antara manusia dan juga jin. Share ke grup. Yang mana mereka tidak berjasad ataupun tidak bersarung dan kita berjasad, kita bersarung. Jadi sebenarnya bangsa jin ini, walau sehebat mana pun mereka tidak mampu datang untuk mencekik kita sehingga kita mati. Mereka tidak mampu datang untuk membunuh kita pakai pisau. Mereka tidak mampu datang untuk membuatkan kita secara fizikal. Tetapi atas izin Allah, yang mana bangsa-bangsa jin ini bukanlah diberikan kuasa ataupun satu kelebihan, tetapi mereka ini, bangsa-bangsa jin ini, belajar sihir-sihir, yang mana dengan sihir-sihir inilah mereka mampu untuk menyakiti manusia, mampu untuk membuatkan manusia itu sakit. Seterusnya boleh jadi kanser, boleh jadi sakit jantung, sakit buah pinggang dan sebagainya. Jadi atas keizinan Allah, bangsa-bangsa jin ini belajar sihir dan mampu masuk ke dalam tubuh-tubuh manusia untuk membuatkan seorang manusia itu sakit. Jadi di atas penciptaan jin pun Allah ada sebutkan juga di dalam Al-Quran dalilnya bahawa, sebentar saya nak cari dalil kejap. Surah Al-Hijr ayat 27,
yang mana Allah nyatakan, dan jin pula kami jadikan dia sebelum itu dari angin api yang panasnya menyerap ke liang roma manusia. Jadi kita perlu tahu, satu jasad yang tidak pernah menjaga solat, kurang ibadah, kurang berzikir, kurang berselawat, maka akan terbuka ruang-ruang untuk dimasuki oleh bangsa jin ataupun sihir. Dan dengan terbukanya lubang-lubang inilah yang membuatkan jin akan duduk di dalam salur-salur darah kita, mengalir ke seluruh tubuh. Dia keluar, bernikah, jin akan berkahwin dan membawa pasangan dan anak-anaknya hidup di dalam tubuh kita, meninggalkan kencing, meninggalkan berak, najis di dalam tubuh kita, membuatkan kita sakit. Okey, itu sahaja. Okey, untuk saya tanya sikit lah. Abang kata jin ni duduk badan kita, dia akan meninggalkan najis ataupun dia punya berak apa semua kan dalam badan. Bagaimana kita nak mengeluarkan najis-najis benda tu dari badan kita? Contohlah, anda kata saya ni kerasukan, tiba-tiba saya ni kerasukan, tapi mesti ada sisi-sisi najis dalam badan kita, dan saya ni kan. Macam dia nak keluarkan dari mana? Ikut mana ataupun ada cara lain ke boleh mengeluarkan najis tu? Okey, seperti yang kita ketahuilah, Allah sahaja yang mampu membuat segala-gala yang mustahil, yang manusia tidak mampu buat. Dan sebenarnya jika kita ada gangguan jin, kita ada gangguan sihir, maka baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mencari perawat yang benar dan dengan amalan-amalan yang tertentu. Seperti kita baiki balik solat kita, kita baiki balik syariat kita banyakkan berzikir, berselawat, beristighfar, supaya jin-jin yang ada di dalam tubuh kita akan kepanasan dan mereka akan keluar dan tidak mampu tumbuh ataupun hidup di dalam tubuh kita. Jadi itu satu jalan untuk kita menghindar daripada bangsa-bangsa jin ataupun sihir yang duduk di dalam tubuh kita. Okey. Okey, sebelum saya teruskan lagi, korang je abang masuk tu minta share-share. Boleh buat watch party supaya live ni semua orang dapat tengok dan nampak. Sebab malam ni kita buat bicara santai je. Dengan saya datang dengan pakai selipar. Memang santai-santai duduk kat atas perigi ni kan. Kita santai-santai. So setakat ni soalan yang tadi soalan abang yang ke 3. Okey, korang masih faham kan, jelas kan semua Nanti kita akan buka soalan lain pada sebelum kita end live nanti. Okey, saya teruskan soalan yang keempat. Benarkah jin ni sorry sikit. Soalan yang keempat apa yang menyebabkan bangsa jin ni mampu menunjukkan diri kepada manusia? Macam mana tu bang? Okey, seperti kita ketahui lah, sebenarnya sepanjang pengalaman saya membuat paranormal lah, sama Azwan, sama Amel Anwar, bersama Muhammad Khairul Nazar dan juga peserta-peserta lain. Dan juga pada Imam Muiz sendiri lah. Jadi sebenarnya sangat-sangat susah untuk kita merakam ataupun melihat spot-spot bangsa jin ini menunjukkan diri. Sangat-sangat susah. Kerana sebenarnya alam manusia dengan alam jin sangat-sangat berbeza. Dan sebenarnya ada dimensi, pintu dimensi yang mana hanya jin yang benar-benar ada ilmu sihir, ada ilmu sakti sahaja yang mampu menembusi pintu dan masuk ke alam dunia untuk menzahirkan diri dia. Tapi perlu kita ketahui, zahirnya jin ini dia tidak akan zahir dalam wujud yang berfizikal. Dia hanya akan mewujudkan diri dia dalam bentuk asap-asap, dalam bentuk binatang-binatang, dalam bentuk manusia-manusia, dalam bentuk ular, dalam bentuk anjing. Dan juga jika benar dia menunjukkan diri dia di dalam pocong ke, di dalam kuntilanak ke, tetapi penampakan itu tidak akan sejelas ataupun dia seakan-akan transparan lah. Bukanlah kita nampak kain putih tu betul-betul jelas kain putih. Tetapi dia seakan-akan umpama macam transparent. Maksudnya kalau pocong tu
Bentuk pocong tu dia akan transparent. Dan tempat yang kita orang lepak ni pun memang banyak sangat, memang kawasan jin dan bunian. Betul. Jadi terasa bahang dia di sini. Subhanallah. Okey. The next question Hmm. Adakah bangsa jin ni berpuak-puak ataupun macam manusia juga kan? Manusia kan berpuak-puak, jenis yang macam pada zaman Rasulullah sendiri ada kaum As dengan Ansar tu berpuak-puak. Adakah jin macam tu juga? Ataupun jin ni dia ada agama lain ke, macam manusia sendiri ada agama macam agama Hindu, Buddha, Islam kan? Bagaimana dengan jin? Okey. Sebenarnya memang bangsa jin ini berpuak-puak dan mereka ini ada yang bercampur dan tidak bercampur di antara golongan mereka. Mereka juga seperti manusia, ada yang daerah sana, ada yang negeri sini. Okey, itu secara pemahaman yang secara mudah lah. Umum lah punya, pemahaman umum. Dan mereka juga ada keluarga, ada agama mereka. Mereka ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang menyembah api, ada yang menyembah berhala. Jadi bangsa jin ini kalau dikirakan penghidupan sebenarnya sama sahaja seperti manusia. Cuma perbezaan dia, bangsa jin ini tidak memiliki jasad. Itu sahaja. Jadi kalau diikutkan, mereka ada keluarga. Mereka pun ada jaringan. Mereka pun ada tugas-tugas. Yang mana tugas yang memang langsung datang daripada Allah dan juga tugas-tugas yang mereka terima daripada kepala mereka, iaitu Iblis. Jadi tak dinafikan mereka ini berpuak-puak dan mereka ini ada bangsa-bangsa tertentu. Jadi berbagai lapisan lah maksudnya. Berbagai bangsa, berbagai lapisan. Okey. Okey. Waalaikumsalam, Ebi. Kepada yang baru masuk, boleh share-share. Boleh watch party. Malam ni kita hanya buat bicara santai berkenaan dengan jin, ilmu sihir, ilmu hitam, alam gaib. Jadi kita buat penerangan malam ni, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Saya teruskan dengan soalan yang ke-6. Apa itu hijab kasyaf? Hijab kasyaf. Apa itu? Bagi pandangan abang lah, ataupun dari segi pahaman umum lah, untuk kita faham, senang faham kan. Okey. Sebab dengar abang cakap pun kadang saya sendiri pun tak faham hijab kasyaf tu apa. Hijab tu apa? Macam itulah. Soalan moderator kita, apakah itu hijab terbuka ataupun kasyaf lah, dalam bahasa Arab kasyaf. Sebenarnya hijab ini ada beberapa lapisan yang mana Allah beri kepada manusia. Adanya hijab kulit. Hijab kulit ni adalah hijab yang awam bagi semua manusia, yang mana setiap manusia akan merasakan benda ni bila pergi ke tempat-tempat yang seram dan berpenghuni. Salah satu rasa yang kita rasa, kita akan rasa panas. Dan salah satu lagi kita rasa meremang ataupun meriding bulu romaku. Dalam lagu tu. Jadi itu disebabkan dalil yang tadi, surah Al-Hijr ayat 27. Dan jin pula kami jadikan dia sebelum itu dari angin api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma. Jadi tersebablah bila ada bangsa jin di sekitar kita, bulu roma kita akan meremang. Itu hijab kulit lah. Dan hijab kedua adalah hijab mata. Hijab mata ni sebenarnya Allah tidak bukakan sepenuhnya. Walaupun ada yang mengatakan dia melihat makhluk-makhluk gaib. Tapi sebenarnya Allah tidak membuka hijab mata kita sepenuhnya. Kerana jika dibuka hijab mata kita sepenuhnya, maka kita akan gila. Kerana Rasulullah SAW ada menyatakan, jika dijatuhkan jarum daripada langit, maka akan terkena golongan jin dahulu. Barulah akan terkena kepada manusia. Nak menunjukkan betapa banyaknya bangsa jin ini di muka bumi Allah ini. Mereka hidup 4,000 tahun sebelum manusia dan mereka menghuni bumi sebelum manusia. Sebelum iblis dan para malaikat membersihkan separuh daripada mereka yang menghuni di bumi, yang membuat kerosakan, yang berbunuh-bunuh. Yang mana terjemahan ini, cerita ini kita boleh dapatkan di dalam terjemahan Al-Quran.
Dan mereka ini, alamak, saya lupa pula. Apa tadi? Apa tadi? Boleh dapat terjemahan daripada Al-Quran. Jelas. Tak, soalan. Soalan, apakah itu hijab kasyaf? Last Okey. kali kat hijab mata lah. Okey. Tadi yang kedua hijab mata. Okey. Dan yang ketiga adalah hijab bau, deria hidung. Yang mana ada sesetengah golongan manusia yang Allah izinkan mereka mampu menghidu sesuatu yang busuk ataupun wangi apabila berjalan di satu-satu kawasan, yang mana itu dipanggil hijab hidung, hijab deria bau. Dan yang keempat adalah hijab telinga, yang mana kita mampu untuk mendengar perbualan-perbualan ataupun perbicaraan bangsa-bangsa jin ini dalam bahasa yang kita sendiri tidak memahami, dalam bahasa yang kita tak pernah dengar. Jadi itu sebenarnya adalah perbualan-perbualan mereka yang kita dengar. Dan juga hijab yang terakhir adalah hijab qalbi, hijab hati, yang mana kita memandang sesuatu dengan mata hati, ataupun kita memandang bahasa jin ini dengan hijab hati. Ini adalah hijab yang paling tinggi dan amat-amat sukar untuk manusia biasa dapatlah. Tapi tiada yang mustahil jika Allah berkehendak. Dan juga saya akan ceritakan serba sedikit, ada golongan-golongan manusia yang memang Allah izinkan untuk melihat bangsa jin. Kita pergi ke golongan pertama, iaitu manusia-manusia yang mana mereka ini adalah para nabi dan rasul, yang mana mereka boleh melihat jin ataupun mungkin syaitan dalam rupa bentuk asli bangsa-bangsa jin ini. Itu disebabkan di atas mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebagai mukjizat. Jadi mereka ini sahaja yang boleh melihat bangsa jin dalam keadaan wujud yang sebenar. Lepas tu golongan kedua adalah wali Allah, kekasih-kekasih Allah, yang mana mereka ini sangat dekat dengan Allah sehingga Allah membuka rahsia-rahsia untuk mereka lebih mengimani dan lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil karamah. Okey, golongan yang ketiga. Golongan ketiga adalah seorang yang belajar dengan guru-guru musyrik dengan amalan-amalan tertentu. Allah beri dia hadiah berupa maunah dan dia boleh merasai, boleh nampak bangsa-bangsa jin yang hadir. Dan ada juga perawat-perawat yang mana mereka ini boleh merasakan, boleh nampak bangsa-bangsa jin ini di atas apa yang mereka belajarlah dengan guru mereka. Jadi kebiasaan penampakan yang jarang-jarang, kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang kita tak nampak. Jadi itu penampakan yang insya-Allah betul. Dan golongan yang kelima tadi. 1, 2, 3, 4. 3 je. 3. Okey, golongan yang keempat. Seorang yang memiliki saka pendamping gangguan sihir Jin lah. ataupun gangguan jin, yang akan kerap nampak penampakan-penampakan di sana sini. Jadi kalau sentiasa nampak, cubalah cek diri kita, pergi ruqyah, pergi berubat. Kerisauan kita boleh nampak ni kerana sebenarnya jin-jin ataupun pendamping-pendamping ataupun sihir-sihir yang ada pada diri kita lah yang menunjuk-nunjukkan diri itu sebenarnya, dan bukanlah jin-jin liar ni. Sebenarnya jin-jin liar ni pun diorang ada yang setengah golongan mereka ini, mereka tak nak jumpa manusia. Jika manusia datang, maka mereka akan lari. Okey. Golongan yang kelima adalah seorang bayi yang masih belum mampu untuk berbicara. Jadi kita tahu kadang-kadang kita nampak baby ketawa seorang-seorang, menangis seorang-seorang. Jadi ada rahsia di sebaliknya. Berkemungkinan mereka ini nampak bangsa-bangsa jin ini. Jadi benar atau tidak, Allahu alam. Dan golongan yang keenam adalah orang awam, yang mana kadang-kadang Allah izinkan kita boleh melihat, boleh merasa. Semuanya ada hikmah dia. Dan benda yang paling tepat supaya benda itu menjadi ujian
adakah ketakutan kita kepada makhluk ataupun ketakutan kita kepada Allah. Jika kita berlebih-lebih takut kepada makhluk, maka kita gagallah dalam ujian yang Allah berikan tu. Terima kasih kepada yang baru masuk. Okey, soalan seterusnya, moderator. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, jika masa jin ni wujud dalam wujud yang sebenar, adakah dia wujud dengan betul-betul kewujudan ni? Maknanya macam rupa asli dia lah masa jin ni. Seperti yang kita katakan tadi, di dalam hadis Nabi yang tadi, yang baru masuk ni mungkin tak dengar hadis tadi. Saya baca balik hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, jin itu ada 3 golongan. Satu golongan yang mempunyai kepak dan terbang ke sana kemari di udara. Satu golongan pula berbentuk ular dan anjing. Manakala golongan yang ketiga, ada yang tinggal setempat dan ada yang berpindah randah. Jadi maksudnya segala penampakan yang kita manusia biasa ni nampak, sebenarnya hanyalah penampakan ataupun wujud-wujud yang direka-reka oleh bangsa jin sendiri. Yang mana mereka ini melihat setiap hari kita tengok cerita hantu, okey, dia akan kaji. Dekat Malaysia, dekat Nusantara ni, manusia ni create watak-watak hantu dalam bentuk apa? Pocong, Pontianak, apa semua. Dan kita sepanjang yang kita nampak lah semua, orang awam. Dekat Malaysia ni, tak ada pun pernah kita nampak Vampire. Vampire, kita nampak zombie dekat Malaysia. Pasal apa? Orang Malaysia tak tengok sangat cerita tu. Tak dan percaya. tidak popular dekat sini. Saya tak percaya. Sebab Jadi, jin-jin yang berbentuk tu banyak di belah-belah barat lah. Pasal di Eropah. sana kepercayaan mereka, bangsa jin ni memang datang dalam rupa bentuk vampire, dalam bentuk zombie. Jadi kat Malaysia ni, apa yang kita tengok dekat TV, itulah bangsa-bangsa jin ini mewujudkan diri mereka, menunjukkan dekat kita. Jadi yang boleh nampak jin dalam rupa bentuk sebenar hanyalah para nabi dan rasul, seperti yang saya katakan tadi. Okey. Okey, kepada yang masuk tu, sebelum saya start soalan yang ke-8, sebab soalan ni memang berkenaan dengan kadam, dengan saka keturunan. Okey, nanti saya buka soalan tu lepas ni. Sebelum tu, saya nak welcome masuk kepada yang baru masuk ni. Minta like, minta komen, buat watch party. Dan terima kasih juga masuk live kami malam ni. Sebab live malam ni live santai. Kita borak sikit tentang sihir, pasal jin apa semua. Okey, sebelum dan juga jawapan-jawapan ni daripada Abang Musa sendiri. Jawapan yang base daripada pengalaman sendiri lah, sepanjang dia berubat. Hampir 8 tahun dah berubat lah. InsyaAllah 8 tahun lah 8 tahun berubat dalam bidang ni. Dalam bidang. Tapi kalau pengalaman perihal jin ataupun makhluk gaib ni daripada kecil lah. Pada kecil lah, okey. Sebab jawapan ni memang datang daripada pengalaman Iwan Syah sendiri. Dan juga kita juga kita refer balik pada hadis dan dalil dan juga pada ayat Quran sendiri. Dan dalil-dalil itu sebenarnya macam Al-Quran hanya terjemahan bukan tafsiran. Betul. Kerana saya tak nak ada salah anggap saya mentafsir Al-Quran dengan membabi buta. Seperti ada golongan-golongan di luar sana yang popular. Mereka mentafsir Al-Quran dengan kepala otak mereka dan bukanlah daripada tafsiran para ulama. Kita cuma baca terjemahan sahaja. Okey. Jawapan yang soalan yang seterusnya. Relax bukan. Kau pun dah tersedak tekak tekak kering. Maklumlah panas kan sekarang ni. Okey, soalan yang seterusnya. Asal ni? Saya tengok. Live asal. Mungkin lain saya kot. Sekejap. Buka lek. Okey. Live okey. Live saya tu. Macam punya lain tu. Okey. Okay, minta maaf Tengok sebab kita live ni hanya berdua saja. Tak ada siapa yang kamera. Tiba-tiba handphone buat hal pula kan. Lain cak ayam. Lain cak ayam. Tak tahu apa masalah di mobile sekarang ni. Kita buka jaket sikit lah. Panas lah. Serius tak apa. Okey. Yang baru masuk tu, terima kasih sangat. Kami hargai. Dan juga jangan lupa minta tolong korang untuk like,
komen dengan share live ni supaya lebih ramai tahu, lebih ramai dapat ilmu yang kita kongsi malam ni, insya-Allah. Okey, saya terus dengan soalan yang ke-8. Okey, soalan ke-8 yang berbunyi seperti ini. Kadam, pendamping dan juga bunian, adakah mereka ini boleh untuk kita bersahabat? Dan apakah hukum-hukum yang dari mereka? Okey. Saya ulang balik pada soalan ni, mungkin Kuat sikit cakap, jelas sikit cakap. jelas lah, mungkin tak dengar kan. Okey. Soalan berbunyi macam ni. Kadam, pendamping dan juga bunian, adakah mereka ini boleh untuk kita berkawan atau bersahabat? Dan juga apakah hukum-hukum kita meminta tolong kepada mereka? Maknanya contohlah, saya ada kawan dengan seekor jin ni, saya minta tolong kat dia. Apa hukum dia, bang? Okey, sebenarnya di dalam Al-Quran ada larangan-larangan lah untuk meminta bantuan daripada bangsa jin ini. Dan saya akan bacakan dulu dalil yang pertama daripada surah An-Nisa ayat 38, yang mana terjemahan ini disebut, dan sesiapa yang mengambil syaitan itu menjadi kawannya, maka seburuk-buruk kawan ialah syaitan. Dan dalil yang kedua di dalam surah Al-Jin ayat 6 yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Jadi di sini ada larangan. Di dalam Al-Quran ada larangan yang mana Allah larang kita supaya minta pertolongan, meminta bantuan daripada bangsa-bangsa jin inilah. Jadi seperti yang kita ketahui, apabila ada larangan, maka mungkin larangan itu jika kita lakukan, dia termasuk dalam hukum haram. Jadi benar atau tidak, bab-bab halal haram ni hanyalah para mufti sahaja yang mampu memberikan jawapan. Betul kata cicak neraka. Jadi pada saya, apabila kita meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa jin, sebenarnya kita menganggap mereka ini kadam kita. Kita menganggap mereka ini sahabat kita, dan perlu kita meyakini bangsa jin ini, mereka tidak datang dalam bentuk rupa yang hodoh. Mereka akan datang di dalam mimpi, menunjukkan diri kepada kita dengan bertongkat, dengan berjanggut panjang, dengan berjubah, dengan berserban. Dan perlu kita ketahui juga, manusia sendiri, kalau nak menipu kita ataupun nak ambil kesempatan atas kita, mereka akan datang dalam ayat-ayat yang manis dan rupa bentuk yang baik, supaya kita percaya dengan fizikal dia ni datang. Jadi bangsa-bangsa jin ini juga sebenarnya kadang-kadang ada yang datang dalam rupa bentuk berjubah, dalam rupa bentuk berserban, berjanggut panjang, mengajarkan kita sesuatu dan mengoffer diri mereka supaya jika apa-apa aku akan lindung kau, jika apa-apa aku akan jaga kau. Yang mana sebenarnya perbuatan ini satu perbuatan yang membuatkan kita akan mensyirikkan Allah secara halus. Batal akidah kita tu. Sebenarnya boleh terbatal akidah, kerana yang kita tahu secara umum, Allah itu maha berkuasa, maha membantu, maha menjaga, maha mewakili, maha segala-galanya. Maka seeloknya perlulah kita meminta bantuan dan segala-galanya daripada Allah, dan bukanlah daripada makhluk-makhluk, kerana mereka tidak ada daya dan upaya melainkan atas kuasa dan kehendak Allah. La haula wala Maka jika penonton-penonton malam ni ada yang bermimpi ataupun ada merasakan ada geng-geng berjubah datang dalam mimpi, dalam kita ternampak ke, jadi berhati-hatilah, kerana syaitan boleh merupa dalam apa rupa bentuk sahaja, melainkan syaitan tidak dapat menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada dalil dia daripada hadis Nabi. Syaitan tidak akan dapat menyerupai aku
Kerana apabila syaitan menyerupai aku, maka syaitan ini akan terbakar. Jadi syaitan, jin boleh merupa Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan segala Nabi. Dan syaitan boleh menyerupai para sahabat. Cuma syaitan ini tidak boleh menyerupai dengan jasad yang begitu mulia, kekasih Allah yang begitu tinggi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Begitu mulia ya Nabi Rasul kita. Okey korang. Itulah penjelasan daripada Abang Iwan sendiri tentang kadam. Yang korang mau masuk. Nah, view kita makin naik daripada tadi 20 lebih, sekarang ni dah naik apa? 44, betul? Kau punya lain lambat. Lain mungkin tadi saya nampak masa tadi Abang Iwan tengah terangkan, saya nampak masa live kita dah makin naik. View kita makin naik, dah naik 44 orang. Okey. Kita mohon supaya boleh naikkan lagi insya-Allah. Boleh naikkan lagi insya-Allah. Dan kepada semua saya pesan ya. Tolong jangan cuba berkawan dengan kadam. Tolong jangan berdamping dengan jin-jin ke apa, tidak. Soalan-soalan daripada viewer kita akan jawab, kita mohon viewer akan tanya di akhir habis soalan yang nanti saya akan buka soalan nanti tu. kita akan buka soalan insya-Allah. Sabar viewer. Sabar. Okey. The next soalan. Benarkah barang-barang pusaka ni mempunyai kadam ataupun penghuni? Dan kita sebagai orang Islam, bolehlah kita pakai tak barang-barang pusaka yang memiliki kadam ni? Atau benda yang, contohlah macam keris sakti ke, keris pada arwah atuk kita ke, contoh kan. Okey, sebenarnya macam ni. Perlu kita ketahuilah daripada sejarah, orang Nusantara ni memang sangat dekat dan sangat minat kepada perkara-perkara mistik dan juga perkara-perkara yang mencari adat. Yang mana keris terbang, parang terbang. Yang mana percaya pada batu-batu cincin yang memiliki kesaktian, yang memiliki kekebalan. Subhanallah. Segala yang terjadi semua atas izin dan kehendak dan juga kuasa Allah. Macam besi kuning apa semua kan, pusaka. Jadi yang kita tahu besi kuning. Lepas tu baju wafak. Daripada pengalaman saya sendiri pergi merawat, ada pesakit-pesakit yang mana sebelum ini disuggest oleh perawat-perawat yang sebelum yang saya datang. Menjual baju-baju yang ada tulisan Al-Quran. Menjual barang-barang yang kononnya apabila sihir ataupun jin yang dihantar akan berpatah balik. Tetapi sebenarnya benda itu tidak mendatangkan apa-apa manfaat sekalipun. Kerana daripada pengalaman saya, dia mengubat makcik seorang ni. Saya bertanyakan kepada dia, ada tak barang-barang yang acik simpan dekat rumah ni? Seperti batu-batu ke, keris-keris ke. Jadi dia mengeluarkan sepasang pakaian. Baju rompi. Kalau di Indonesia dia panggil baju rompi. Kalau di Malaysia ni kita panggil baju wafak. Yang mana baju tu kita pakai dekat dalam. Ada tulisan-tulisan huruf-huruf Arab ini. Dan juga ada juga tali pinggang. Yang mana saya tanyakan kepada dia. Suami dia tetap jugalah nak menyatakan bahawa benda tu hanya alat. Tetapi sebenarnya di dalam kita memakai benda-benda itu, sebenarnya tak datang ke mudarat. Isteri dia tetap juga sakit. Jadi apa gunanya benda tu? Sebenarnya kita tidak sarankan kita berpegang kepada batu cincin, kepada keris kebal, kepada barang-barang pusaka ni kerana kita takut, contohlah macam ni. Hakim, ini cincin ni kalau kau pakai insya-Allah kebal. Jadi saya bagi dekat Hakim dan Hakim pakai. Dan mungkinlah saya nak buat magic sikit, saya ambil parang ataupun pisau, saya potong tangan Hakim kat sini. Jadi Hakim pun percaya kepada cincin ini. Dan keesokan harinya, Hakim pergi naik motor. Bila Hakim naik motor, dia bawa laju, dia accident. Dan bila dia accident, motor dia hancur. Tapi Hakim tak ada apa-apa, langsung cedera. Dan Hakim akan, mindset Hakim ataupun iktikat hati Hakim, akan terus pandang kat cincin dia. Betul lah cincin ni. Jadi secara tidak sengaja, Hakim telah mensyirikkan Allah. Kerana sebenarnya Allah yang melindungi Hakim, Allah yang menjaga segala kecederaan dari segala bala bencana. Kalau kita percaya pun ibarat macam kita... Maksudnya bila kita percaya kepada sesuatu ini, mampu melindungi kita, mampu membuatkan bisnes kita laku, mampu membuatkan kita ini jadi kebal, maka kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dan hukum mensyirikkan Allah ini, akidah kita terbatal, maka kita telah kafir. Jadi berhati-hati, berpeganglah kepada yang menciptakan segala-galanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berpegang pada cincin, jangan berpegang pada ilmu, jangan berpegang pada makhluk ataupun material. Okey. 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 Kalau kita lah, contohlah saya ada barang tu saya pakai, tapi itikat saya aja pakai je, boleh, tak ada masalah apa-apa kan. Okey, sebenarnya Contohlah macam batu macam, contoh macam batu serai ke, macam kayu Traskelo ke apa saya pakai, tapi saya pakai just sekadar untuk hiasan, tidak mengapa kan. okey, sebenarnya barang-barang pusaka ini hasil penarikan ke daripada warisan ke, pasal ada manusia-manusia yang mampu menarik batu, menarik keris di dalam air, di atas rumput, di pokok-pokok. Jadi itu semua atas ilmu masing-masing lah. Jadi sebenarnya iktikad pertama kita ambil barang tu untuk apa? Kalau sekadar kita ambil untuk dijadikan perhiasan, ataupun macam contoh cincin lah. Kita ambil, kita beli satu cincin yang mana kita pakai. Kita tak meletakkan iktikad hati kita, benda ni kebal, benda ni hebat apa semua. Kita cuma just pakai, kita niatkan, ya Allah, aku memakai cincin ini kerana mengikut sunnah Rasulullah SAW. Yang perlu kita ketahui, lelaki ini, perhiasan lelaki hanyalah cincin, gelang tangan, rantai-rantai, inai-inai, bukan perhiasan lelaki. Jadi lelaki tolong jangan pakai. Kerana Allah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Jadi kita pakai cincin daripada perak kerana Rasulullah SAW memakai cincin daripada perak dan batu daripada Yaman yang berwarna hitam. Akik Yaman nama batu tu. Jadi pakailah cincin kerana niat ikut sunnah Rasulullah. Selagi mana kita pakai, kita dapat pahala-pahala sunnah. Kerana seseorang yang mencintai Rasulullah akan mengikuti segala yang dibuat oleh kekasihnya. Jadi subhanallah, saya janggut panjang, saya pakai serban semua ni bukan nak tunjuk saya alim, bukan nak tunjuk kita ni pandai, kita ni berilmu, tetapi kita berjanggut panjang, kita memakai serban hanyalah semata-mata kerana ikut sunnah Rasulullah SAW. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ke-10. Okey, sebelum saya teruskan, terima kasih bawa masuk tu. Malam ni kita ada santai-santai punya borak pasal benda-benda macam contoh barang pusaka, jin ataupun kodam. So terima kasih banyak pada yang masuk. Yang mau masuk tu minta boleh share, boleh like dan juga boleh buat watch party supaya lebih ramai tahu dan mungkin akan lebih ramai akan dapat satu ilmu baru malam ni, insya-Allah. Sebenarnya benda yang kita jelaskan sangat jarang ilmuwan menceritakan benda ni. Betul. Jadi sebenarnya saya terpanggil untuk membuat pencerahan based on my experience dan juga sedikit dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya niat kita hanya menyampaikan pencerahan-pencerahan kepada orang-orang awam yang kurang pemahaman tentang benda ni. Kerana kita nak melawan musuh kita, kita kena ada ilmu. Kita kena tahu apa kelemahan dia, kita kena tahu apa sifat dia, kita kena tahu di tubuh dia mana satu tempat yang paling lemah. Jadi apa yang kita ceritakan ni base supaya manusia ini dapat pengalaman, pemahaman, pencerahan. Dan berkemungkinan dalam kata-kata kami ada yang salah. Saya mohon maaf lah, pasal kita manusia biasa. Betul. Kita salah cakap. Dan kita memberikan dalil-dalil daripada Al-Quran sekadar terjemahan Al-Quran, bukan tafsiran. Saya ulang sekali lagi supaya saya tak nak ada orang yang salah anggap mengatakan saya mentafsir Al-Quran mengikut pahaman ataupun akal saya. Sebab kita pun tak jadi kat fitnah, tak nak orang lain berdosa atas sebab salah faham apa yang kita buat ni kan. Okey, sekejap saya nak jawab sedikit, ada pertanyaan di Facebook lah. Okey, silakan. Untuk meraihkan kita viewer Ya, itulah. Okey, saya nak tanya, macam belaan saka rimau, macam apa hukumnya dan apa risiko dia mudaratkan badan kita atau tidak? Oh, kena ni. Okey, Al-Fadil Tiger. Sebenarnya apa sahaja saka adalah jin. Dia akan berwujud dalam bentuk harimau, bentuk ular. Kalau di Indonesia dipanggil siluman. Silumanan ni. Di Malaysia kita panggil saka lah. Jadi sebenarnya benda-benda ini adalah jin.
kita tak tahu fizikal jin ni berapa besar. Kita tak tahu fizikal jin ni macam mana, sifat dia macam mana. Jadi bila kita berdampingan dengan saka-saka ini, subhanallah, angin sangat kuat datang, maka memang akan ada mudarat. Dan hukum dia, saya bacakan balik yang tadi, Al-Fadil Tiger kalau terlepas dalil daripada Al-Quran tadi. Sekejap saya cari. Pasal dalil-dalil ni kita kena berhati-hati dan kena guide daripada sumber yang betul. Betul. Takut kita salah cakap, salah sampaikan, berdosa kita kan. Okey, dalil dia Al-Fadil Tiger dalam surah Al-Jin ayat 6, yang mana terjemahan ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu, mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Jadi sebenarnya amat salah Al-Fadil. Dan efek dia nanti, kita akan menyusahkan keturunan kita yang akan datang. Bila kita mati, kita perlu mewaris kepada orang lain. Yang mana, bila orang yang kita waris tu tidak menjaga saka-saka kita, jadi saka-saka ni akan mengganggu ahli keluarga. Memecah belahkan ahli keluarga, membuat ahli keluarga kita semua jadi sakit. Jadi kita tak nak benda-benda ini semua akan membuatkan keturunan kita yang akan datang membenci kepada kita. Ini semua salah bapak, kerana bapak lah aku ni ada saka. Ini semua salah atuk, kalau aku tak ambil dulu aku tak susah macam ni. Jadi kalau boleh ada apa-apa saka, pendamping, mohon tolong buang. Kita mohon kita ni berpegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Bukan kepada makhluk. Betul. Okey, soalan yang kedua daripada Papik. Kalau pakai wafak surah Ayatul Kursi. Okey, wafak yang macam saya ceritakan tadi, satu benda yang mana seperti baju, seperti ada tulisan-tulisan di kertas, ada juga wafak dalam bentuk kulit kijang putih, dituliskan ayat-ayat Al-Quran. Wafak duit. Sebenarnya benda ini memang benar ayat Al-Quran. Tetapi cuma kerisauan kita dalam kita memakai itu, kita akan simpan dalam poket, dalam baju kita semua. Betul. Jadi bila kita masuk tandas, bila kita berhadas, jadi kita telah membawa dan mencemarkan ayat-ayat Al-Quran ini sendiri. Hilang kesucian ayat Al-Quran. Kesucian ayat Al-Quran ini. Sebenarnya bukanlah ayat-ayat Al-Quran ini diciptakan untuk digantung di baju, di badan, di dinding-dinding rumah. Betul. Tetapi ayat Al-Quran ini untuk kita amalkan harian kita dan sebati dengan diri kita. Semat Itulah hati, sebenarnya pengamalan ataupun cara yang benar di dalam mewafakkan diri kita. Kita amalkan ayatul kursi supaya ayat itu sebati dan hidup di dalam tubuh kita. Dan tubuh kita dipenuhi dengan khasiat-khasiat ayatul kursi. Dan kalau nak amal, boleh amal ayatul kursi. Satu hari 18 kali untuk kerezekian, untuk perlindungan, untuk pagar diri semua, insya-Allah. Pasal ayat kursi ni adalah ayat yang tertinggi yang menceritakan kehebatan Allah. Yang menceritakan sifat Allah yang tidak mengantuk, yang tidak tidur. Yang menjaga seluruh manusia, seluruh kehidupan di muka bumi Allah ini. Jadi, kalau boleh Papik, jangan berpegang kepada wafak-wafak ini. Jadi, amalkanlah ayat-ayat ini. InsyaAllah saya nak buka topeng. Dah rasa macam boleh, tak berapa masalah. best. Ikut selesa abang lah. Okey. Saya buka topeng lah. Permintaan malam ni. Permintaan kita punya tetamu kita ataupun kita punya... Okey, kita ada soalan daripada Izhan Hafizi. Apa pandangan jikalau kedai makan kita kerap didatangi belalang dan jumpa duit shilling di kedai? Mohon pencerahan. Okey, insya-Allah Izhan. Sebenarnya ada pandangan ataupun cerita-cerita yang mengatakan golongan pelesit ini, Pelesit? mereka ini wujud dalam bentuk-bentuk pelesit ataupun belalang. Yang kita tahu Diorang mereka ini wujud dalam bentuk-bentuk belalang, apa semua. Lepas tu